Satira adalah milik Marhin. Satira adalah milik orang bawahan. Kita. Satira adalah milik kita. Tapi disebabkan ada babak lucuh tersebut, I change my mind. Aku tak masukkan buku ni dalam senarai 100 buku yang wajib dibaca oleh generasi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Book Surgeon sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru-baru ni Book Surgeon dihampiri oleh seorang penulis yang bernama Tunku Badli Shah, dan bukan baru-baru ni lah, kira sebulan setengah lebih macam tu, dan dia approach untuk kami buat paid review buku ni. Buku A Sea Gypsy Odyssey tulisan Tunku Badli Shah. Buku yang berbahasa Inggeris, berketebalan 398 muka surat. Aku baru selesai baca 2 hari sudah, kalau aku tak silap. Dan dekat Facebook aku dah tulis review. Aku dah cerita pujian-pujian tentang buku ni. Sebab buku ni dia cerita pasal seorang bajau laut bernama Martin, dan dia ni mengharungi ups and down lah dalam hidup dia. Sampailah ke satu tahap dia dapat kecap, dia dapat satu benda, dia dapat macam dia jadi kaya dan sebagainya lah. Kerana dia from zero to hero lah. Okay. Banyak yang aku komen semalam dekat dalam posting aku berkenaan dengan pujian terhadap buku ni, dan aku tak mau hurai lebih berkenaan dengan pujian aku. Sebab penulis request aku untuk buat satu video kritikan yang membina terhadap karya dia yang pertama ni. Jadi aku kata okey lah, on lah. Macam mana kami di Book Surgeon ni memang prinsip kami kalau macam paid review pun kami akan sediakan kritikan. So kita hadap je lah kritikan. Dah buat buku kan, macam aku pun aku tulis buku, ada orang kritik aku direct, aku terima je, insyaAllah. Okay, baik, let's just straight get into the criticism, insyaAllah. Yang pertama, okay, macam ni, aku akan start dengan kritikan yang paling low sekali lah. Kritikan yang paling rendah sekali. Macam ni, sebagai seorang pembaca tegar buku berbahasa Melayu, bila aku baca buku A Sea Gypsy Odyssey ni, aku struggle sikit sebab perkataan-perkataan dia bombastik, dan aku rasa macam okay, aku belajar banyak benda-benda baru, perkataan-perkataan baru yang aku tak familiar. Aku just Google, tak ada masalah. Yeah, that's why it took me around 1 month plus to finish this book. Okay, finish reading this book, of course. But then, kalau apa perasan, kalau siapa-siapa yang baca buku ni, kalau apa perasan, siapa-siapa yang baca buku ni, kalau apa perasan, penulis dia banyak main dengan perkataan. Okay, contoh aku bagi muka surat 213. Okay, 213. Penulis guna perkataan macam ni. Okay, dalam dialog dia kata, "Oh Fatma, you be such bimbo. You leave me hard in limbo. Am I Dumbo to be fell for your mambo jumbo? It be you or the dildo. How I be no see, curse if beef gumbo. It be taste worse than adobo, but I be dodo for love you weirdo." Daripada satu side kita nanti kata, oh, terror dia ni, terror penulis ni, sebab dia boleh main perkataan-perkataan yang aku suka, perkataan-perkataan yang dia end with the same rhythm. Aku suka, tapi masalah dah sekarang ni, bila aku dah terlalu banyak Google, mungkin ni kelemahan aku lah, bila aku dah terlalu banyak Google perkataan, aku dah jadi annoyed. Dah dengan perkataan-perkataan dah yang bermain-main gila-gila. Bermain-main, kira macam dia bermain-main dengan perkataan, dan mungkin lah kot dalam istilah dipanggil sebagai pun, P-U-N kot. Okay, it's okay. Ini kritikan aku yang pertama, sebab aku rasa macam annoyed bila aku baca buku yang macam ni. Tapi bukanlah nak kata fully benda buruk. Tak, aku tak katalah benda ni fully benda buruk, sebab ni menunjukkan kreativiti penulis. Dia boleh guna perkataan-perkataan macam tu. Maksudnya sebagai seorang yang ambil English study, okay, dia ada honors dalam English study, penulis ni. Jadi dia tunjuklah dia punya skill dalam berbahasa.
Cuma untuk orang awam macam aku yang bukan orang yang terror cakap bahasa Inggeris dan bukanlah pembaca tegar bahasa Inggeris, aku akan rasa annoyed. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, pada bab 7 dan bab 12 dekat dalam buku ni, penulis ada meletakkan satu alegori ataupun kita kata, kalau dalam bahasa Melayu aku kata dia sebagai satira. Satira berbentuk politik. Okay, chapter 7 dan chapter 12. Chapter 7 dia ada 2 part. Ini kefahaman aku. Dia bercerita dan bersatira berkenaan dengan situasi politik dalam negara. Kan? Jadi aku pegang pendapat bahawa satira adalah milik Marhin. Satira adalah milik orang bawahan. Kita. Satira adalah milik kita. Maksudnya kita ingin bersatira tentang benda-benda yang kita tak boleh nak capai dan kita tak boleh nak sampaikan kepada pemimpin atasan. Jadi kita bersatira. Bagi aku yang tu no problem. Tapi masalah dia sekarang, masalah aku yang paling besar adalah bila satira tu dia nak menunjukkan ataupun dia nak impose pendapat. Dia nak impose pendapat penulis dalam sesuatu isu. Itu masalah aku. Aku tak suka satira yang macam tu. Satira bagi aku, kalau satira neutral, no problem. Satira yang tidak memihak mana-mana, dia just nak cerita as it is. Tak apa. Tapi kalau satira yang nak impose pendapat penulis, nak kata dia ni salah, dia tu salah, tak boleh. Aku tak suka benda tu sebab untuk kes yang disebutkan dalam satira tu, kes tu belum di-decide ataupun belum disahkan sama ada orang yang terlibat tu bersalah atau tidak di mahkamah. So aku tak mau masuk campur. Jadi satira yang nak superimpose pendapat penulis, nak kata dia ni salah, dia tu salah dan sebagainya, dan memasukkan sekali watak isteri kepada orang tu dekat dalam buku ni, bagi aku tak suka, aku tak setuju. Dan satira pada chapter 12, dia berkenaan dengan seorang pemimpin tua, pengganas pemimpin tua bernama Madey, M-A-D-E-Y. Hampa boleh teka kot siapa yang dimasukkan dalam satira tu. Dan dia ada assistant dia. Assistant dia macam duk kata, oh macam ni, sekian. Hang tak boleh buat macam ni. Kira assistant dia nak bawa reform terhadap apa yang Madey ni bawa. Madey ni dah tua dah dan dia memerintah agak lama. Jadi dalam cerita ni kira satira tu lah yang diletakkan. Cuma aku nampak penulis memang nak kritik Madey tu, dan dia macam somehow dia macam pro dengan Madey tu punya assistant. Somehow dia macam pro dengan Madey tu punya assistant. So aku nampak sekali lagi dia cuba nak impose pendapat dia terhadap pembaca. Satira yang dia buat tu bukan satira yang berbentuk neutral, tapi satira yang ada impose pendapat dia. No problem. Kita ada, we have our own bias. Tapi untuk akulah, aku just menyatakan ketidakselesaan aku terhadap satira yang cuba diletakkan dekat dalam buku ni. Satira tu cantik. Dengan permainan watak-watak dia tu cantik. Tapi bila kita tahu dia nak where is he heading to dalam satira ataupun dalam apa kita kata allegory yang berbentuk sarcasm ke apa benda kan. So macam itu agak mengganggu aku lah. Aku bukan pro mana-mana. Pro mana-mana parti politik ke apa, dah bukan. Aku tak pro mana-mana. Aku kritik semua. Abang boleh tengok lah dekat dalam book sejen sendiri. Okey, tu yang kedua kritikan aku. Dan yang ketiga, aku tak pasti kenapa towards the end penulis ni masukkan cerita somehow berkenaan dengan Dajjal dan Illuminati towards the end of this book. Muka surat 358 dan 359. Okay, dia sebab aku rasa macam tak perlu. Mungkin aku tak faham kot kenapa penulis masukkan benda tu kan. Okay, dia kata muka surat 358. Not far, Martin caught a glimpse of a burly, curly, young blonde chained to a rock. Behind the blonde was an army of Gog and Magog. Okay, Ya'juj dan Ma'juj. Okay, tunneling the barrier that confined their master. His bulgy eyes were blind on the left and darkened on the right. On the forehead of the reddish giant, the scar of the infidel ni kira kapiak was visible. The figure growled at Martin and Farin to come closer. Okay, figure ni kata, for 400 years I've been here. If not for Alexander the Great chaining me, I will have already ruled the world. Okay, aku tak mau masuk dalam historical fact ke apa benda ke.
Tapi aku tak faham kenapa kena dapat Dajjal kat sini. Mungkin disebabkan Dajjal terkait dengan satu pulau dan sebagainya. Mungkin penulis mengaitkan, sebab cerita ni tentang laut saja-saja. Bajau laut, pirate, apa benda, pengganas semua kan. Jadi mungkinlah kot penulis kaitkan. Cuma aku tak faham. Aku tak faham kenapa dia kena kaitkan Dajjal dalam situasi cerita Martin ni towards the end of this book. Okay, yang tu. Dan satu lagi dia ada sebut juga pasal Illuminati, muka surat 396. 2 muka surat sebelum cerita ni habis. Di habaan dia kata kan the words of the one-eyed giant pop up in his dead brain when he saw the Illuminati behind the pandemic. It was a one-eyed symbol in one world order through population control. Ni berkenaan sebab dia masukkan sekali tentang COVID-19 berlaku dalam situasi Martin ni. Jadi satu soalan aku fikir, penulis ni dia pro Illuminati ke? Dia telan konspirasi ke? Ataupun dia memang kata COVID-19 ni dirancang untuk depopulation punya agenda, kan? So macam tak apalah, yang tu kita biarkan penulis untuk kita biarkan pembaca untuk buat keputusan. Okey, itu semua macam kritikan-kritikan yang kecil lah, aku boleh kata. Muka surat 287 satu lagi. 287. Ni tunjuk sikit macam penulis punya pendapat tentang drugs, perubatan. Okay. Ada satu part di mana Martin ni dia diselamatkan oleh seorang yang agak tradisional lah. Dia macam berubat-berubat tradisional lah. Okay. Dia sebut dekat sini, muka surat 287 ni. Okay, ni penulis tulis lah. Dia kata, then the healer did chiropractic, readjusting Martin's arcing body back into shape. Chiropractic ni boleh nampak sifu-sifu tu duk prak duk kepok-kepok kan. Tu kan. Kata the healer believed the war on drugs was a facade to protect the pharmaceuticals. Facade ni setakat yang aku cari maksud dia adalah a show ataupun kira macam kiranya war on drugs ni just a show, just nak tunjuk, just nak tunjuk kiranya distraction lah, okay, to protect the pharmaceuticals. Pharmaceuticals ni, of course lah, I'm a pharmacist by profession, so pharmaceuticals ni adalah satu industri yang berubat. In simple words kita boleh kata macam tu. So aku rasa macam once again, penulis ni ada masalah dengan medical ke? Dia ada masalah dengan ubat ke? Dia ada masalah dengan medical terms ke? Maksudku medical industry ke, pharmaceutical industry ke? Sebab dia cuba nak impose benda tu lah yang aku nampak. Okay. Semua kritikan-kritikan yang aku cakap tadi adalah kritikan-kritikan yang kecil. Okay. Untuk kita add on, ada kritikan yang kecil lagi. Macam contoh, dekat part, sepatutnya karakter tu nama Fatma. Tapi penulis dah letak nama Maika kat situ. Ada dekat bahagian awal. Fatma dan Maika ni perempuan. Fatma ni adalah orang yang Martin jumpa dan dia bercinta dululah mula-mula. Sebelum dia jumpa Maika. Maika ni dia jumpa waktu pertengahan lah. Tapi masalah dia sekarang ni, karakter Maika tu disebut awal lagi. Dekat awal cerita lagi dah disebut. Aku rasa ni mungkin error kot. Mungkin error kot daripada side penulis. Yang tu satu je lah. Yang tu pun minor criticism. Okay, ni aku punya major criticism. Criticism ni memang, kritikan aku terhadap buku ni adalah sangat-sangat besar dalam bab ni. Okay, aku kata, aku boleh bagi rate buku ni 4/5. Aku boleh bagi. Masalahnya sekarang ni, aku hanya boleh reduce kepada 3 ataupun 2 rate aku terhadap buku ni sebab dia ada babak lucah. Aku tak boleh tolerate. Aku minta maaf sangat-sangat kepada penulis. Aku tak minta maaf. Sorry, aku tak minta maaf. Babak lucah adalah satu babak yang kita tak boleh tolerate. Kita tak boleh nak bertimbang rasa langsung. Bukan sekali dalam buku ni. Aku tak sanggup nak baca lah babak tu kat sini. Aku tak sanggup. Tapi setakat kefahaman aku, itu babak lucah yang sangat detail. Perincian dia sangat-sangat detail. Menyatakan pasangan tersebut puas atau tak puas dan sebagainya. Aku tak rasa keperluan untuk menyatakan babak yang macam tu dekat dalam buku ni. Buku yang nak menceritakan tentang struggle bajau laut, struggle orang susah, stateless children, orang yang tak ada dokumen dan sebagainya, tidak perlu menyatakan babak-babak yang berunsur lucah. Okay. Muka surat 219, muka surat 234,
muka surat 235, muka surat 263. Ada babak hubungan antara dua orang lelaki perempuan. Almost a page. Itu dah bagi aku trigger lah. Aku rasa macam, kenapa dia kena sebut benda ni? Dan ada babak yang, sorry ya, mungkinlah aku salah faham. Kalau aku salah faham, bagi tahu balik. Cerita pasal onani, cerita pasal, yalah dia pergi kat bunian, dia masuk kat dunia bunian, waktu dia macam have sex dan sebagainya. Aku sangat-sangat kecewa bila ada part ni dekat dalam buku ni. Sebab bagi aku buku ni menceritakan tentang bajau laut, benda yang rare, yang kami orang yang tak terlibat sebagai aktivis dan sebagainya, kami nak tahu benda-benda ni semua. So aku memang look forward nak baca sebab dia cerita tentang bajau laut. Masalahnya bila ada babak-babak macam ni, aku tak boleh terima. I just cannot accept this. Jadi rate aku daripada 4 yang aku boleh bagi, kalau 4 lah, dia akan reduce jadi 3 ataupun 2 disebabkan babak lucah. Okay, aku ada sembang lah dengan penulis. Penulis kata ada pihak yang nak terjemahkan buku bahasa Inggeris ni ke dalam bahasa Melayu. Okay, tak kira lah pihak tu siapa. Aku wonder macam mana pihak tu nak terjemahkan babak lucah tu dekat dalam bahasa Melayu. Dan kalau pihak tersebut terjemahkan babak lucah tu dalam bahasa Melayu, aku akan kata jangan baca buku tu. Kepada pembaca-pembaca bahasa Melayu nak tahu tentang bajau laut dan sebagainya, kepada pembaca-pembaca buku bahasa Melayu dekat luar sana yang nak tahu pasal bajau laut dan sebagainya, aku akan kata jangan baca buku tu. Kalau buku ni diterjemahkan dalam bahasa Melayu, jangan baca. Kalau ada babak lucah tu. Tapi kalau tak ada babak lucah tu, kalau babak lucah tersebut dikeluarkan daripada versi terjemahan dalam bahasa Melayu, fine. Tak ada masalah. Nak baca-baca. Dan kalau dikeluarkan babak lucah tu, aku akan increase rate buku ni kepada 4. Almost 5 pun aku boleh bagi. Tapi mungkin aku akan kata 4. Itu kira 4 tu kira paling tinggi lah yang aku boleh bagi kan. Macam tu. Sorry lah, aku memang tak boleh. Sekali lagi aku tak minta maaf. Sorry, I'm not sorry. Aku akan kata aku tak boleh nak tolerate buku yang ada unsur lucah. Okay. Sebab aku sedang dalam journey, kami di Book Surgeon sedang dalam journey dan juga podcaster paling baca pun sedang dalam satu perjalanan. Kami nak menghimpunkan 100 buku yang wajib dibaca oleh generasi akan datang. Jadi bila aku baca buku ni, aku ada mindset kata okay, mungkin aku boleh masukkan buku ni ke dalam senarai 100 buku yang patut dibaca oleh generasi akan datang sebab dia cerita pasal bajau laut. Bayangkan kalau generasi yang akan datang tak tahu cerita pasal bajau laut, dia boleh baca buku ni. Banyak manfaat dah, boleh tahu. Tapi disebabkan ada babak lucah tersebut, I change my mind. Aku tak masukkan buku ni dalam senarai 100 buku yang wajib dibaca oleh generasi akan datang. Nak aku masukkan? Kalau nak aku masukkan, keluarkan babak lucah tu. Aku akan masukkan dan mungkin aku akan jual buku ni ke orang. Something macam tu lah. Aku boleh kata. So, itu saja kritikan aku terhadap buku ni. Tu pun dah berbelah-belah minit dah. Tapi aku rasa kritikan-kritikan ni wajib disampaikan sebagai seorang pembaca dan sebagai seorang pengkritik buku. Sebagai seorang pengulas buku, aku wajib sampaikan kritikan ni kepada penulis. Aku wajib sampaikan kritikan ni kepada penulis dan aku harap kritikan ni diterima dengan baik. Tapi kalau nak kritik balas, silakan. Be my guest. Kritik balas. Nak tulis panjang-panjang kat aku balik ke ataupun nak buat video nak kritik balas ke, silakan. Tak ada masalah. Jadi, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat buku, ingat podcaster paling baca, ingat Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.